Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung kuliah kita ataupun perkongsian saya ni yang kalau ikutkan PMP yang dalam banyak-banyak tempat yang saya berkongsi ni, ada tempat yang lebih awal daripada PMP, tapi PMP yang habis dulu semua saya punya senarai bahan. Sebab kita buat 2 kali sebulan kan. Jadi dia cepatlah. Sebab yang tempat lain kita belum pun sampai kepada sejarah tamadun Islam di Amerika. Tak sampai pun lagi. Jadi hari ini insya-Allah sekadar apa yang saya tahu saya bentangkan, saya kongsikan daripada apa bacaan saya, kajian-kajian yang pernah dibuat, ya. Yang kajian-kajian ini sebahagiannya tidak popular lah. Tidak popular, mungkin juga kerana melibatkan Islam kan. Tetapi apapun, ianya sudah tercatat dalam rekod akademik dan juga rekod kajian arkeologi. Jadi bukti-buktinya tu agak kukuh, cuma dia tidak digambar-gemburkan ataupun diceritakan dengan lebih meluas. Barangkali antara orang kata kesan daripada Islamofobia ke, ataupun untuk menampakkan bahawa Amerika ini lebih bertamadun selepas Columbus ke, yang itu kita tak tahulah apakah hasrat di sebaliknya. Tetapi apapun semangat yang kita nak lihat bagi umat Islam ini, khususnya pada surah Ar-Rum ini, umat Islam sejak pada zaman Nabi dan juga para sahabat dan kemudiannya sampai kepada zaman moden Osmaniyah sekalipun, ketika kegemilangan Islam itu, para ilmuwan ini membaca Al-Quran dengan yang kita belajar, kata tadabbur, tafakkur kan, berfikir, bertadabbur, dan membawa kepada contoh surah Ar-Rum ini, yang mana ayat 46 yang menyebut di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita. Dan agar kamu merasakan sebahagian daripada rahmatnya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya. Ya, agar kamu dapat mencari sebahagian perkurniannya dan agar kamu bersyukur. Jadi bila dekat dalam Quran sendiri menyebut tentang kapal berlayar dengan makhluk Allah yang namanya angin yang Allah kirimkan, agak-agak kita orang Islam ni boleh duduk diam ke? Tidak. Sebab itu kita akan lihat nanti bagaimana para sahabat pun sudah ada ilmu-ilmu pelayaran. Umat Islam ini sudah ada ilmu-ilmu pelayaran. Dan pelayaran itu juga penting kerana seperti yang kita baca dalam surah ini pun, ayat ini, surah Ar-Rum menyatakan tentang bagaimana angin itu akan memberikan pengaruh kepada pergerakan kapal. Kan? Sebab tu dia bergerak tu ikut monsun. Nak pergi sebelah China bila bulan berapa yang sesuai. Jadi para pelayar dia dah tahu dah. Dan itu adalah bukti mukjizat Al-Quran ini, bahawa apa yang disebutkan itu adalah apa yang benar-benar berlaku dan diperlukan oleh manusia. Kita mengetahui tentang Amerika Syarikat ini dengan nama yang cukup terkenal, Columbus, yang patungnya memang terletak di Central Park, New York, sebelah kanan itu, ya. Kemudian ada Columbus Circle dekat New York, dibina dalam sekitar 1892. Jadi orang Amerika sudah tentu tahulah. Kalau kita yang di luar Amerika pun kita tahu tentang Christopher Columbus ni, yang dikenali sebagai the founder of America lah, and the founding father lah. Tapi bukan dia modern America lah. Itu yang ada 4 orang tu. Itu lain pula lah. Yang ini yang mula-mula yang menemukan tanah Amerika. Jadi kita pun pernah sentuh hal ini bila kita bincang tentang
Andalus sebelum ni. Bagaimana penjelajahan selepas kekalahan kerajaan Islam, penyerahan kunci istana kepada Ferdinand dan juga Isabella. Selepas itulah berlakunya penjelajahan ini. Jadi penjelajahan ini atas nama mencari jalan perdagangan kerana Eropah sudah terhalang. So-called terhalang lah. Terhalang dengan perdagangan yang dikuasai oleh Osmaniyah di sebelah Eropah. Kerana laluan sutera itu melalui sampai ke Konstantinopel. Jadi bila Osmaniyah menguasai, habis. Dia istilahkan seolah-olah dia tidak dapat bekalan-bekalan barang-barang daripada timur. Kerana kalau dia daripada laluan laut Mediterranean, itu pun dikuasai oleh Osmaniyah, maka mereka tidak mendapat bekalan yang cukup. Jadi atas nama itu, atas semangat itu, dia pun membawa semangatnya untuk cuba pergi ke Indies, dia panggil kan, Indies. Indies, East Indies maksudnya kita lah, East Asia lah, East Indies. Jadi nak pergi ke Indies melalui jalan barat. Nak melalui jalan barat. Maka dia bertemulah dengan satu tanah baru yang kemudiannya orang-orang tempatan yang dia jumpa itu dipanggil sebagai Red Indians. Itu nama asal kenapa namanya jadi Indians. Jadi ini antara gambaran dia lah bila dia dapat sampai ke tanah itu. Asalnya pada ini cerita awal dulu lah yang biasa kita dengar. Bagaimana Columbus hendak memulakan pelayaran itu adalah untuk pergi ke India. Tadi kita sebutkan untuk pergi ke sebelah timur lah. Untuk mendapatkan bekalan barang-barang perdagangan ini. Barang-barang rempah ratus, barang-barang emas sekalipun, termasuk semuanya. Jadi dia bukan mudah juga untuk Columbus melobi raja-raja ni. Jadi dia mula melobi itu kepada Raja Itali. Tapi Raja Itali menolak. Sebab dia kata kertas cadangan tu tak cukup kuat lah tu. Maknanya cadangan tu dia kata sebenarnya nak pergi ke India tu sekadar 3,900 km. Jadi Raja Itali tak percaya dengan tempoh jarak yang cukup pendek tu, jadi dia tak terima. Jadi Columbus selepas itu 1488 dia buat lagi proposal baru. Dia pergi ke Raja Portugal pula. Dia mula Raja Itali, Raja Portugal, tapi ditolak juga. Kenapa? Sebab dia kata mereka tidak ada keperluan untuk pergi ke sana. Sebab Portugal sudah pun bergerak pergi ke Afrika di bawah Bartholomew Dias. Kita pernah belajar juga yang tu. Dan mereka sudah tahu dah jalan nak pergi ke Asia tu daripada Afrika dah boleh pergi dah Asia. Jadi mereka tak perlu kepada cadangan Columbus. Columbus tak puas hati lagi, buat lagi. Dia melobi lagi dan dia pergi ke Ratu Isabella. Tapi Isabella Castilla lah ni. Dia bagi pembentangan dia juga, tapi ditolak kerana baginya dia tak boleh bagi funding, tak boleh bagi tajaan ini kerana tidak ada keperluan juga. Dan mereka ingin melebarkan kuasaan mereka di kawasan Eropah terlebih dahulu lah. Jadi selepas jatuhnya Granada ni yang kita pernah bincangkan, setelah jatuhnya Granada barulah permintaan dia tu dilayan oleh Ferdinand dan juga Isabella. Sebelum itu dia dah cuba tapi tak dapat, tak dilayan. Maka berlakulah pelayarannya sebanyak 4 kali, 4 kali sebenarnya. Tetapi kesemua perjalanan dia adalah perjalanan yang gagal, misi yang gagal. Tetapi dibawakan cerita itu bahawa kejayaan dia menjumpai tanah barulah, New York. Tetapi sebenarnya perjalanan dia banyak yang gagal. Perjalanan kali pertama karam. Air dekat kawasan ini. Saya cakap apa? New World. New World. Saya cakap New York tadi. New World. Penemuan New World tu. Istilah New World. Jadi
gagal. Kesemua perjalanan dia gagal, tetapi tidak begitu banyak dibincangkan juga. Kerana kali yang pertama, dia telah dikalahkan oleh puak asal. Bila dia sampai, hancur, karam. Dia dia apa nama ni telah dirosakkan. Kemudian dia bawa pulang sebab dia berjanji kepada Ferdinand dan Isabella yang dia akan bawa balik khazanah lah, khazanah emas. Sebab dengan andaian bahawa sebab di Indies, di sebelah timur yang dia nak pergi tu memang penuh dengan macam-macam khazanah, jadi dia nak bawa balik untuk tunjukkan bahawa ini adalah ekspedisi yang penting. Tapi bila dia ada tak bawa military. Dia dengan beberapa anak kapal sekitar 40 orang macam itulah lebih kurang. Kemudian dia pergi, dia bawa baliklah sedikit, adalah juga emas yang untuk kali pertama. Ni ada 4 kali perjalanan ni kan. Kemudian kali kedua dia pergi, banyak yang dibunuh juga. Dia punya anak kapal kebanyakannya dibunuh, dan kemudiannya sebahagian yang dapat dia tangkap orang Taino ni, orang suku Red Indians ni, dia seksa dan dijadikan buruh paksa pula. Jadi lama kelamaan dia makin ganas. Dia bertindak ganas dengan Taino ni. Sekejap, saya tersilap ni. Yang mula-mula dia karam tadi tu bukan Taino yang merosakkan, tapi Taino yang selamatkan dia asalnya. Jadi bila Taino dah selamatkan, dia mengambil peluang. Dia tengok Taino ni, dia ada emas lah dia ni, jadi dia mula menghambakan. Apabila dia dah menghambakan, makin lama dia makin ganas kerana dia nakkan emas-emas yang dia pakai gantung kat leher ni, rantai emas. Dia nakkan sampai dia memaksa orang tu berikan, termasuk dia potong tangan dan sebagainya. Dia bawa balik emas tu untuk persembahkan kepada Raja Sepanyol. Kali yang ketiga dia pergi lagi, tapi ramai yang tak percaya dengan pelayaran Columbus ini berjaya. Dia pergi juga, dan apabila dia balik, dia didapati sebelum dia balik tu ada seorang yang namanya Francisco di Bobadilla. Dia datang kemudian. Dia tengok apa yang Columbus buat di kawasan Red Indian ini adalah dia telah merosakkan masyarakat di situ. Jadi kali ketiga perjalanan dia bawa balik, Francisco ni bawa balik Columbus dalam keadaan Columbus dirantai. Dan Columbus telah dirantai, dia arah pulang. Kemudian kali keempat, sekali lagi dia pergi kerana dia dibebaskan, tetapi dia dilarang untuk balik masuk ke kali yang ketiga ni, kali yang keempat ni dia dah tak dibenarkan masuk ke Sepanyol dah. Dan akhirnya kapal dia musnah dan terdampar di Jamaika sebelum dia diselamatkan. Maknanya cerita semua perjalanan dia balik dalam keadaan bukanlah satu kejayaan lah. Tetapi yang dinamakan kejayaan adalah menjumpai tanah ini, yang penyebab kepada istilah Old World, yang selama ini tamadun semua perbincangan tentang kita duk cerita selama ni pun sebelah yang dipanggil sebagai Old World lah. Bila dia jumpa kawasan ni, dikenalkan nama tempat ini sebagai New World. Maka yang lama ni, atau yang sudah dikenal, yang sudah diketahui lebih awal, dipanggil sebagai Old World. Itu yang menjadi satu kontroversi. So bagi Amerika memang dia akan dia menaikkan Columbus, sebab dia sebut bukan maknanya kejayaan dia bawa balik khazanah tu. Yang itu tak dikira lah. Jadi yang nak dikira adalah dia mula-mula jumpa tanah tu. Jadi dia panggil the founder lah. Betul. Betul. The Indians already there. Dan kita pun tahu 1492 dia pergi kan. Itu agak lewat. Dan dalam tempoh yang sama juga, sebelum itu orang Portugis dah pergi sebelah Afrika. Jadi itu
kita boleh katakan sebagai permulaan dia orang panggil Age of Discovery. Tapi sebenarnya juga Age of Colonialism. Mereka mula menjajah. Jadi pattern dia sama. Dia pergi Afrika ke, orang Europe ni, yang pemula dia adalah Portugal dengan Spain ni lah. Dia punya trend sama, dia pergi, dia akan menyatakan bahawa tempat tu tak tamadun. Bangsa tu bangsa yang ada memang ada tapi dia tak tamadun, dia perlukan kita. Istilahnya macam kita yang patut takbir. Dan itu juga yang terjadi kepada penjajahan Portugis di tanah Melayu. Yang datang ke Filipina sama juga. Semua mengatakan dia merasakan bahawa dia lebih bertamadun. Dia nak kata begitulah. Dia nak kata begitu. Jadi nanti kita akan tengoklah lepas ni apa cerita yang versi yang lain ataupun yang sebenarnya memang dah tertulis dalam rekod-rekod lain. Kemudian selepas itu berlakulah dia buat perjanjian. Portugis tak puas hati ni bila Columbus balik. Columbus dia berjumpai tanah itu, tetapi dia balik jumpa Portugal, Raja Portugal. Sedangkan dia dapat tajaan daripada Sepanyol. Jadi bila dia mula, yang pertama sekali yang dicerita adalah Raja Portugal. Punca kepada Portugal dengan Sepanyol pula berkonflik. Jadi bermulalah perjanjian-perjanjian membahagikan dunia ini. Yang ini yang kita pernah sentuh, yang namanya perjanjian Tordesillas. Jadi dia kata ini Spain hemisphere, yang ini adalah satu lagi Portugal punya hemisphere. Jadi semua area dalam dunia ni dipecahkan kepada dua. Satu kawasan ni kau pergilah jajah. Jadi sebab tu kita Portugis dia dapat sampailah ke alam Melayu kita ni. Tetapi Filipina dia masuk ke Portugal, Sepanyol. Jadi itulah pembahagian yang dia buat. Tapi ada juga cerita yang kita ini kisah yang betul juga diiktiraf oleh sejarah Amerika juga. Seorang yang namanya Peter Mathieu of Angleria ini. Sewaktu Columbus balik, dia kata Columbus waktu itu tak menyatakan yang dia jumpa tanah baru. Dia kata dia dah sampai East Indies. East Indies. Jadi inilah orang yang pertama sejarawan Itali. Kerana waktu itu Sepanyol telah menubuhkan satu majlis yang namanya Consejo de Indias ini untuk membincangkan tentang bagaimana untuk mereka meneroka alam sebelah timur untuk tujuan perdagangan dan sebagainya. Jadi dia adalah salah satu daripada council tu. Dia sangsi dengan Columbus yang kata dia dah sampai East Indies. Dia sangsi. Jadi apabila council ni dah dibentuk, jadi Peter banyak menulis surat untuk menyatakan mengatakan dia berikan kepada emperor surat-suratnya dan juga dia punya kesangsian dia terhadap Columbus. Dan di dalam semua surat ni, tuan-tuan tengok ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 istilah yang dia gunakan. Dalam surat-surat yang pelbagai, semuanya tak menyebut tentang Amerika. Tetapi dia sebut jumpa satu dunia baru dengan istilah-istilah mereka lah. Istilah-istilah yang ini. Jadi namanya pun dia tak spesifik lagi namanya apa. Tetapi nanti kita akan lihat Novo Orbe ini adalah nama yang nantinya akan membawa kepada New World. Dia inilah yang terlibat atas penamaan meletakkan nama Novo Orbe. Dan ketika perbincangan-perbincangan ini 1493-1494 ni, Columbus pergi tadi 1492. Dia balik kata jumpa East Indies kan. Sepanjang perbincangan council tentang nama kawasan ini tempat, Columbus masih lagi percaya yang dia dah sampai East Indies. Dia kata dia dah sampai East Indies, bukan dunia baru. Jadi berlaku pertentangan juga antara Peter dan juga Columbus lah. Dan muncul pula seorang lagi nama, orang Itali juga, namanya Amerigo Vespucci. Dia buat pelayaran pula terlepas daripada tu. 1499 dia pula buat pelayaran atas utusan Sepanyol. Kemudian dia buat lagi sekali pelayaran atau utusan Portugal. Dan dia sampai ke Brazil 1501 dan dia menamakan kawasan itu sebagai
apa nama ni, Mundus Novus, iaitu yang dimaksudkan dalam bahasa Latin tu adalah New World. Jadi dia pun menggunakan nama yang lebih jelas iaitu New World, dan dia cuba bandingkan apa yang diceritakan oleh Columbus yang kononnya pergi East Indies tu. Dia dah pergi tengok, dan dia ni sudah ada pengetahuan tentang pelayar-pelayar yang ikut Afrika. Sebab daripada Portugal kan, dia pergi atas utusan Portugal, Portugal dah sampai Afrika. Jadi dah sampai ke Afrika dan pergi sampai ke Goa. Jadi dah jauh sampai ke timur India. Jadi Amerigo ni kata Columbus ni penipu lah kiranya. Apa yang dia ceritakan bukan East Indies. Ini adalah New World, satu tanah yang baru. Jadi kita tengok nama Amerigo pun kita dah tahu dah. Inilah bermulanya nama Amerika daripada dia. Amerigo. Amerika. Jadi Amerigo menghantar surat, dan tuan-tuan puan pun sendiri boleh baca dia sebut. Dia kata ini isu yang tadi, yang kata kononnya tak ada orang kat situ. Dia kata they denied with abundant argument that it was a habitable land. Dia kata macam mana yang daripada Columbus punya trip, mereka kata dia deny betul, tak ada orang duduk situ, tak ada manusia, tidak ada tamadun dan sebagainya. Tetapi dia kata their opinion is false. Dia kata they are more condensely people and abounding in animals than our Europe or Asia or Africa. Jadi apa yang dia tulis surat ni kepada Lorenzo ni, Piero di Lorenzo di Medici ni, surat ini jadi sensasi zaman itu, diulang cetak. Ni adalah Raja Florentin lah, di Florentin ni Itali kan. Jadi selepas dia punya voyage ini memang jadi sensasi yang penyebab kepada Amerigo itu beberapa persidangan tentang pelayaran ini dibuat, 2 kali persidangan, dan kedua-duanya dia bentangkan idea dia ni. Dia kata ini bukan Indies, ini adalah New World, ini New World dia cakap. Jadi ketika itu Columbus masih lagi mengatakan, mempertahankan itu adalah East Indies. Jadi pemulanya adalah apabila ini map yang dibuat oleh ini Waldseemüller, orang Jerman, tahun 1507. Dia buat peta ini, dan di dalam peta inilah dia menulis perkataan yang New World tadi. Dia yang meletakkan nama Amerigo. Dia letak atas tulisan Latinnya adalah Amerika. Jadi daripada peta inilah yang pertama. Dan selepas daripada itu 1532 onwards, penulis-penulis peta mula tulis nama Amerika. Jadi dah untuk mengekalkan itu sebagai New World. Dekat mana Amerika dalam map yang dia lukis ini? Di sebelah kiri ini. Dan tuan-tuan perempuan pun kita boleh baca kan, dia tulis Amerika. Jadi ini adalah peta yang awal lah. Daripada Amerigo tu nama orang tu. Amerigo tadi. Jadi sebagai sebab dia menemukan, mengatakan ini New World. Jadi dia meletak penulis pembuat peta ni sebagai pengiktirafan kepada Amerigo tu, dia Latinize nama Amerigo jadi Amerika. Jadi inilah dia pemula dia. Tahun 2014 satu kontroversi berlaku dalam satu persidangan pemimpin-pemimpin Islam Amerika apabila Erdogan hadir dan dia menyatakan kata-katanya, hubungan antara Amerika Latin dan Islam telah terjalin sejak abad ke-12. Muslim yang menemui Amerika pada 1178 bukan Christopher Columbus. Jadi kata-kata ni mestilah menyebabkan orang sakit hati. Terutama siapa yang sakit hati? Media barat lah, yang ketika itu membuat liputan. Dan dia kata ini juga menunjukkan Erdogan baca buku ni. Dia takkan boleh cakap begitu je. Sebab dia kata Columbus mencatatkan di dalam catatannya bahawa
Itu pun bukan Columbus ni mencatat, ada pencatat dia mencatatkan bahawa dia nampak masjid di Cuba waktu mula-mula sampai. Jadi Erdogan mengatakan itu adalah kisah benar. Kenapa kita nak nafikan? Kenapa kita takut untuk menceritakan hal ni? Jadi kita, kalau tuan-tuan perempuan mengikuti siapa Erdogan ni, memang kata-kata dia jenis macam tu. Dia retorik yang semangat membakar tau. Jadi kalau dengar tu memang terasa semangat lah. Jadi Erdogan kata, itulah kita. Kita menerima dalam diary, yang ini diary, dia ada satu lagi yang diary yang menyatakan kewujudan masjid ni. Columbus menulis dalam diary-nya sendiri yang dia melintasi San Salvador, nama yang dia berikan, kemudian dia ternampak kubah masjid yang cantik di atasnya, di atas bukit. Dan ada satu pandangan yang lain kata itu bukan masjid, itu hanyalah bukit berbentuk kubah. Jadi itu yang banyak yang defense yang dibuat lah. Erdogan kata, inilah kita umat Islam, kita dah hilang keyakinan diri kita. Sedangkan cerita tentang Islam ni cukup hebat di seluruh dunia, tapi hari ni bila orang kata tidak, kita pun kata, oh taklah, kita pun rasa lemah. Dia kata, apakah kisah tentera Islam mengangkut kapal melalui bukit? Itu adalah kisah yang mustahil, memang nampak mustahil, tapi kisah itu betul di Konstantinopel. Macam mana dia boleh bawa naik kapal melintas bukit untuk turun masuk ke Golden Horde, untuk menentang Byzantine. Yang itu pun mustahil tu, tapi ia terjadi dalam sejarah. Jadi dia ni memang, Erdogan ni dia bercakap memang dia pandai lah kan. Dia buatkan orang terpegun dan seronok kan. Ini yang waktu dia buat ucapan dia tu lah. Ini gambar yang kat bawah ni waktu perjumpaan dengan imam-imam di Amerika. Di Amerika. Di Amerika Latin lah, Amerika Latin. Kali pertama ni 2014 dia buat persidangan ni. Jadi kontroversi sikit lah bila dia menyebut tentang hal ini. Jadi kita cuba tengok apa jurnal yang dimaksudkan ini ataupun yang diary tadi ni. Memang ada ditulis di situ. He found large shells semua ni. Kemudian he describes its mountain as lofty and beautiful like the Pena de las Enamoradas. Yang ini apa? Ini adalah salah satu daripada bukit salah satu daripada bukit yang ada dekat Sepanyol. Kemudian, and one of them has another little hill on its summit, like a graceful moss. Ini adalah apa yang tertulis, yang dia sebut, dia tak cakap masjid, dia cakap like a graceful moss, seperti umpama sebuah masjid. Jadi itu yang menjadi defense bagi mereka yang mengatakan kata-kata Erdogan ini berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Tak apalah, kita tengok, kita hanya saya membentangkan, kita cuba tengok. Yang dikatakan seperti Pena de las Enamorados itu, di mana yang dikatakan Pena de los ini? Pena de los ini, dalam buku tu ditulis Pena de las, tapi ialah tempat yang sama. Ini Google Map menunjukkan dekat kawasan Malaga tu. Bukit dia macam ni. Jadi, Malagas kan? Malaga. Spain lah, betul? Kat Spain. Jadi sebab dia tulis tu, dia kata umpama bukit ni. Sebab dia daripada Spain kan, dia datang. Jadi dia tahu tentang bukit ni. Bukit ni very obvious lah. Kita tengok tiba-tiba dia macam berbentuk begitu kan. Jadi dia kata dia sampai sana, dia nampak satu bukit seperti ini. Jadi ini yang ditulis oleh siapa ni tadi? Columbus. Bukitnya begini. Okey. Jadi betul. Yang satu lagi tentang masjid itu adalah apa yang dikatakan sebagai umpama masjid saja. Memang tidak dijumpai juga pun. Bila dibuat kajian arkeologi pun tak ada pun jumpa binaan masjid. Cuma bukit tu memang bentuk umpama masjid. Baik, kita pergi kepada ini, bermulalah perbincangan siapa sebenarnya mula-mula jumpa Amerika. Jadi duk gaduh siapa mula-mula. Antara yang menyatakan yang awal yang menjumpai Amerika, lebih awal sebelum Columbus adalah orang Viking. Tahun 985 lagi, seorang yang namanya Eric telah bawa 500 orang
bersama dengan ternakan, barang-barang kehidupan mereka, mereka menetap dekat Greenland. Mereka telah menetap dekat Greenland. Yang ini permulaan dia. Dan kemudiannya bahagiannya balik-balik ke island. Dan beberapa tahun selepas itu anaknya pula datang, dia tengok dah ada ramai dah. Populasi sekitar 1,000 orang Viking duduk dekat Greenland. Kemudian tahun 992 datang pula seorang yang namanya Thorfinn. Thorfinn ini mula berlayar lebih jauh lagi. Ya, dia bawa dengan Norseman dia. Dia merentasi selat Davis ini, Davis Strait, dan menuju ke sebelah selatan, yang kemudiannya nama kawasan itu dinamakan Newfoundland. Newfoundland. Newfound. Sekarang. Bunyi dia. Ejaan Newfound. Newfoundland. Okay, Newfoundland. Jadi Newfoundland, dan di situ dia jumpa Skraeling. Siapa Skraeling? Ini dalam catatan mereka menyebut Skraeling. Skraeling ini adalah Red Indians. Maksudnya ada penempatan dah ada orang situ. Dan mereka tak boleh masuk dengan Native American yang ada ini, Skraeling sini, dan kemudian mereka tinggalkan kawasan yang Newfoundland ini dan dia kembali ke Greenland. Kemudiannya dia pindah ke Norway dan menetap dekat Iceland lah, yang Thorfinn ini. Kemudian 1497, seorang lagi nama John Cabot pula. Dia tiba di Vinland. Vinland inilah yang namanya Newfoundland tadi. Sama juga, tempat yang sama, Vinland. Dan dia tengok memang ada penempatan orang Viking, masih ada juga di situ. Cuma apabila dia nak pergi lebih dalam lagi, pergi ke kawasan tanah orang native, mereka telah dihujani dengan panahan anak-anak panah dan mereka tak dapat meneruskan dan mereka pulang. Jadi 1960-an barulah ada kajian arkeologi, memang jumpa adanya mata anak panah Viking dan penempatan yang mereka buat carbon dated. Penempatan itu wujud dalam tahun 1000. Jadi ini adalah teori mengatakan Viking yang menjumpai Amerika. Kemudian ada satu lagi, dia kata Bas. Macam mana bunyi dia? Bas ke? Bas tiba di Amerika juga. Ya, dia daripada Spain. Bas ni kalau tengok, ni Spain kan? Jadi dia kawasan yang merah tu. Bangsa Southwestern Europe lah. Dia ni memang memancing lah, kuat memancing. Dan dia tahu spot untuk ikan cod. Ikan cod ini, spot dia banyak dekat kawasan Amerika. Dan untuk menyatakan bahawa dia sudah lama berada di situ, ikan-ikan cod yang dibawa balik sudah kering. Maknanya dia keringkan. Jadi bila dah kering, maknanya dia dah duduk di sana. Dan itulah pendapat yang dibawa, yang menyatakan orang Bas pun sudah sampai. Dan nelayan-nelayan di Bristol pun pernah jumpa orang Bas ni dah bawa balik ikan cod kering. Maknanya dia bukan pergi dan dia balik. Maknanya dia duduk di sana. Jadi menunjukkan bahawa dia sudah menemui Amerika. Dan kemudiannya 1535 tu, seorang navigator daripada Perancis, Jack ini, dia menjumpai adanya 1000 kapal-kapal nelayan di sepanjang sungai Saint Lawrence ini. Sungai itu dekat sini. Dekat dengan yang tadi kita sebut Newfoundland. Ini daripada Bas punya penempatan. Mereka telah pergi sampai ke kawasan yang Vinland ataupun Newfoundland tadi. Jadi ini teori yang kedua, kata Bas lebih awal. Ya, paling awal pun sekitar 1480. Columbus 1492. 1492. 1492. Jadi yang ni 1480. Baik. Kita tengok ada lagi tak? Orang Rusia pun claim dia dah datang dulu. Okey, baik. Jadi ni perbincangan lah, kita nak sampaikan apa yang dah dibincangkan. Jadi kajian arkeologi saintis Rusia telah
menemui fosil-fosil dekat Bering Straits. Yang mana suatu ketika dahulu Bering Straits ini adalah dataran yang bersambung. Dia belum jadi lagi laluan selat laut tu. Jadi 13,000 tahun ke 14,000 ataupun ada mengatakan 20 hingga 25,000 tahun dahulu, mereka sudah ada pergerakan daripada Siberia pergi ke Amerika. Malah mereka telah menjumpai fosil daripada gigi manusia. Allah jadikan gigi ni memang dia tak reput. Jadi dalam kajian mereka, mereka buat carbon dated, usia gigi itu adalah 10,000 tahun. Jadi 10,000 tahun tu dia masuk dalam Ice Age juga. Kata. Jadi ketika itu, ini kajian ini pula membawa kepada DNA. Dia buat pula kajian DNA orang Siberia dan juga orang North America ni. Ada DNA yang sama persamaan je. Jadi mereka mengeluarkan teori bahawa orang-orang Siberia antara yang awal yang datang, dan dalam sekitar itulah tahun paling-paling pun 10,000 tahun dahulu. Maknanya lebih awal lagi menemui Amerika. Dan research ini diteruskan sehingga mereka menemukan, dia panggil the Clovis Point ini adalah spear shaped weapon yang digunakan oleh orang-orang Siberia untuk memburu haiwan. Dan ketika zaman Ice Age tu, dia apa yang dia buru antaranya mammoths juga. Yang pemburuan itu, alat pemburuan itu mereka temukan di banyak kawasan yang bermula daripada sebelah utara sampai membawa kepada ke selatan Amerika. Jadi yang paling atas itu sekitar 16,000 tahun yang dulu, kemudian sampailah yang ke bawah dia sehingga sekitar 13,000 ke 14,000 tahun yang lalulah. Jadi ini adalah kajian sains yang telah dibuat. Mereka telah menemukan sebenarnya lebih 100,000 fosil, dia kata. Jadi ini juga adalah satu dakwaan yang barangkali benar jugalah sebab kajian arkeologi kan. Jadi ini apa yang dijumpakan. Apa yang dijumpai iaitu adalah the spear shaped weapon yang digunakan oleh orang-orang Siberia. Ada tak lagi teori lain? Ada ditemui oleh orang China pula. Ini antara buku yang famous 1421 Gavin Menzies. Dia mengatakan Cheng Ho ada dalam peta dia, peta 1418 menunjukkan satu kawasan yang namanya Amerika. Jadi ini lebih awal 1418. Columbus 1492. Tetapi dakwaan yang ini telah ditentang oleh Geoffroy ini. Geoffroy mengatakan banyak perkara yang meragukan tentang map itu, peta itu. Sebab apa? Peta itu pertama, peta itu baru saja dijumpai oleh peguam di Shanghai. Dia beli daripada kolektor lah tahun 2001. Kemudian di dalam peta itu tim Gavin Menzies telah bertemu dengan peguam ni. Peguam ni bawa kepada Gavin. Jadi dia kajilah, Gavin dengan tim historian dia mengkaji dan menganalisis, oh ini adalah buku yang dia beli ni adalah buku original zaman dinasti Ming. Maknanya zaman Cheng Ho lah, zaman Cheng Ho. Jadi bila dia kaji, dia kata dia jumpa peta, dalam peta dah tunjuk dah kedudukan Amerika. Jadi Gavin kata Chinese sailor yang first across Pacific Ocean over 40,000 years ago. Dia cakap lebih awal lagi memang Chinese dah ada discovery of America ni. Pacific. Jadi peta tu dah kemudiannya dikaji oleh Geoffroy pula. Jadi Geoffroy mengatakan ini meragukan. Sebab pertama, dia punya map dia buat dalam bentuk dual hemisphere. Yang mana itu bukan konsep China. China tak buat peta dalam bentuk dual hemisphere. Ini Europe punya cara, gaya. Jadi dia kata mungkin China hanya translate saja daripada apa yang dapat daripada Europe. Kedua, peta ini kalau betul peta Cheng He, dia takkan tulis nama Ma Sampao. Ma Sampao adalah nama sebelum dia jadi Laksmana. Nama asal dia. Nama sebenar dia adalah Cheng He kalau dalam urusan rasmi negara. Jadi kenapa dia tulis Ma Sampao?
Ketiga, kebanyakan peta-peta Cina adalah peta-peta pelayaran, maknanya berdasarkan pelayaran. Jadi yang dia akan tunjukkan lebih kepada detail pesisir laut. Tapi ni non-coastal maknanya traveller darat. Land traveller. Jadi Cheng He bukan land traveller, kenapa dia dapat buat detail sangat? Termasuklah antara yang detail adalah dia tandakan Himalaya sebagai puncak tertinggi dunia, sedangkan fakta bahawa Himalaya puncak tertinggi dunia hanya diketahui pada kurun ke-19. Dah lambat tak? Jadi adakah peta ini betul-betul peta yang zaman dinasti Ming ataupun ini adalah orang kata kena scam ke apa? Kan? Jadi hujahan yang dibawa oleh Gavin Menzies adalah dia punya hujah-hujahnya. Jadi kita pun dengarkan saja, kita tengok apa yang ada. Tapi inilah peta yang dimaksudkan dengan adanya peta Amerika di sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Ada tak lagi teori yang kita pernah dengar? Saya pun bila kaji ni baru kita tahu. Kalau kita tak baca, kita tak pernah dengar teori-teori lain India. King Mahabali. Berdasarkan mana ni? Dia punya sumber adalah sumber kitab suci mereka yang namanya Vishnu Purana. Di dalam Vishnu Purana menceritakan tentang satu raja yang namanya Mahabali yang telah pergi ke Patalaloka. Apa itu Patalaloka? Inilah Amerika. Okey. Macam mana cerita dia? Dia ada 3, ini adalah di bawah kekuasaan mereka lah ketika itu. Tetapi satu kerajaan yang baru ataupun kuasa baru namanya Vamana meminta supaya dia ambil alih kawasan ini, maka dia pun mula berlayar. Jadi Raja Mahabali ini berlayar. Maka bila dia berlayar, dia menemukan beberapa tempat-tempat yang lain, yang 4 lagi. Yang 4 ini. Maka dia sebut dalam istilah mereka, dalam kitab itu menyebutkan tentang 7 lokas ataupun kita panggil 7 benua lah. 7 kawasan kekuasaan lah. Jadi Sutala adalah kawasan kita, East Asia. Lepas tu kemudian dia ada Tala-Tala, itu Antartika. Patala South America, Mahatala adalah North America. Jadi kajian yang hari ini nak mengiyakan kepada teori ini bahawa Mahabali telah menjumpai Patalaloka ini ataupun South America ni adalah dengan di dalam bahasa mereka, kawasan Patala tadi masyarakatnya dikenali sebagai Tala-Tala. Tala-Tala dalam bahasa mereka telah berubah menjadi Toltec yang hari ini memang adalah bangsa Meksiko, di Meksiko. Kemudian yang kedua, apabila Raja Bali ini, Raja Mahabali ini telah berhijrah, dia bawa sekali dengan dia seorang engineer untuk membina bandar-bandarnya. Jadi engineer itu bernama Maya. Ini berdasarkan dia punya kitab suci dia lah. Maya ni tuan-tuan tahu kan, perempuan? Tahu tamadun Maya? The Mayan calendar. The Mayan. The Mayan. Jadi kaum Maya ni, The Mayan ni jadi berasal daripada nama Maya ni lah. Maya ni. Kerana Maya ni juga adalah the founder of the Mayan calendar yang nanti kita akan tengok juga. Mayan calendar tu. Di mana dia menyebut bahawa Sri Bhuvanak itu adalah istilah kepada Raja Bali. Raja Bali menguasai 3 kawasan. Itu dipanggil Lord of the Three Cities. Lord of the Three Cities dalam bahasa mereka ini, bahasa Sanskrit, Sri Bhuvanak. Sri Bhuvanak itu kemudian telah menjadi Tiahuanaco yang merupakan salah satu kawasan di Meksiko hari ini. Jadi itu adalah perkara yang kedua lah. Dan perkara yang ketiga yang dia dipanggil sebagai Navatala. Navatala itu adalah kawasan-kawasan baru. Keempat-empat ini dipanggil sebagai Navatala. Jadi Navatala itu, Nava itu adalah baru, Tala itu adalah koloni. Jadi ada tempat baru, koloni baru di bawah Raja Mahabali.
dan dia menggelarkan kawasan-kawasan itu sebagai Nabatala lah. Jadi Nava tu adalah salah satu juga pada suku orang Meksiko. Ya. Dan namanya dipanggil sebagai, bahasanya dipanggil sebagai Nahuatl. Jadi ini antara versi-versi yang ada. Kita tengok Toltec yang dimaksudkan ini dia. Toltec Empire yang ada tinggalan sampai hari ini. Kalau kita pergi ke Mexico, kita boleh tengok ini adalah tinggalan mereka. Dan nampaknya seperti betul Toltec ini adalah sebahagian daripada tradisi tamadun Maya. The Mayan punya civilization. Sebab dari segi dia punya ukiran dan sebagainya. Dan kedudukan dia dekat sinilah, di Mexico. Kemudian Tiahuanaco tu pun sama juga. Itu pun boleh nampak dalam bahasa, kalau dalam apa nama ni, satu lagi nama dia yang telah, yang tadi kita sebut Tiahuanaco. Tapi kalau kita search dekat internet, namanya dah jadi Tiwanaku di Bolivia. Ini di Bolivia. Yang itu kat mana? Peru pun bentuk macam ni juga Dia punya tinggalan ni pun bentuk macam ni juga. Macam tu juga kan. Kemudian dia ada binaan-binaan seperti piramid begini. Ini semua adalah tanda-tanda tamadun Maya tadi. The Mayan punya civilization. Jadi boleh kita katakan nampak ada kebenaran juga di situ. Jadi di sini namanya Tiwanaku. Baik, kita pergi masuk kepada sumber Arab pula. Berkenaan dengan Amerika ni ada tak sumbernya yang menceritakan tentang Amerika? Jadi muncul satu nama yang Syekh Zainuddin Ali Ibn Fadl Al-Mazandarani. Syekh ini tuan-tuan dan puan, dia menceritakan adanya satu kawasan berdekatan dengan satu pulau yang namanya Al-Jaziratul Khadra. Pulau Hijau. Pulau Hijau tu letak di Laut Putih, dia panggil. Dan istilah yang dia terangkan, pulau ini terletak di mana ada Laut Putih di sekelilingnya. Iaitu yang dimaksudkan adalah Caribbean. Dan cerita ini berlaku zaman dinasti Marinid yang kita pernah sentuh dan akan sentuh lepas ni juga. Dinasti Marinid ini di sebelah Morocco lah. Sekarang ni kan, sebelah utara Afrika. Kemudiannya Syekh ini telah bersama dengan beberapa delegasi yang sedikit meragukan tentang kisah ini bila mana dia katakan mereka mendapatkan satu bekalan makanan daripada satu kawasan yang mana kawasan itu dia berkabus dan gelap, kita tak nampak. Jadi yang dia maksudkan situ dalam perbincangan adalah Amerika lah, satu kawasan. Sebab pulau Al-Hadra itu adalah pulau di mana terletaknya Imam Mahdi. Imam Mahdi, sebab apa? Dia boleh percaya Imam Mahdi itu kerana ini adalah ulama Syiah. Ulama Syiah. Dan yang agak membimbangkan lagi, untuk berpegang kepada sumber ini, tidak ada satu mana-mana rekod lain yang menyebut tentang nama Syekh ni. Jadi hanya ada satu saja, dan itu pun hanya kisah dia menjumpai ataupun pergi ke Jaziratul Khadra dan dia menghantar makanan bersama-sama dengan yang lain dan dapat bertemu dengan Syekh Syamsuddin. Adalah cerita dia panjang lah. Keturunan yang kelima Imam Mahdi yang akan bangkit nanti. Imam Mahdi ni adalah Imam 12 yang terakhir. Jadi dia telah, Imam 12 yang terakhir itu telah bersembunyi dengan keturunan dia di Jaziratul Khadra ni. Jadi ini kisah yang cukup popular di kalangan Syiah. Dan kisah ini dikaji juga oleh ulama-ulama Sunni untuk memeriksa ketepatan geografi tadi. Jadi Jaziratul Khadra atau The Green Island ini, ditulis The Green Island in the White Sea ini, dibincangkan oleh para sejarawan juga. Antara contoh Al-Hamawi, dia pun mencari dekat mana Green Island. Ada Green Island tapi dekat Tanjak, dekat Maghribi, bukan dekat kawasan Caribbean Island, Caribbean Sea dah. Bukan dekat yang tu belum masuk lagi. Saya kan suka pelan-pelan. Jadi dia panjang sikit nak masuk tu. Kemudian masuk kajian
ulama yang lain seperti Az-Zabidi mengkaji wujud tak yang dalam sejarah Islam menulis tentang Green Island ni. Cari-cari memang ada, tetapi itu pun dekat Gibraltar. Bukan dekat sebelah Amerika. Kemudian ada lagi yang mengkaji yang lain sama. Kebanyakannya menyatakan di kawasan utara Afrika ataupun sekitar-sekitar Andalus. Kemudian cari pula yang disebut sebagai Laut Putih. Laut Putih pula dalam catatan Arab banyak merujuk kepada Laut Putih yang berada di Rusia. Ya. Tetapi tidak ada pun sesiapa menceritakan tentang Pulau Hijau ini berada di Rusia. Jadi teori yang dibawa oleh Ibn Fadl Al-Mazandarani ni agak kurang diterima lah. Kerana untuk menyatakan bahawa dia sudah tahu tentang tanah Amerika ni, sumber ceritanya sendiri sudah agak meragukan. Jadi ini hanya sekadar saya sampaikan untuk menyatakan bahawa sumber Arab yang ada ini. Yang kedua, yang ini kuat, yang ini ada kisah yang lebih jelas. Tetapi penceritaan tentang Raja Mali Mansa Musa ni pun dalam ceritanya menjumpai satu kawasan yang berkabus dan gelap. Kawasan itu dia tak pergi pun. Dia tak pergilah sampai, maknanya dia sudah sampai tetapi dia bukan duduk sana bermuamalat dengan rakyat tempatan, tidak. Dia hanya tahu adanya satu tanah, dan tanah tu, kawasan itu agak berkabus dan gelap dan dia tidak pun pergi. Jadi kedua-dua sumber ini hanya menyatakan bahawa mereka menemukan adanya satu tanah yang kononnya so-called Amerika tu. Tetapi hujahan-hujahan sarjana barat sebenarnya lebih jelas lagi pada tulisan-tulisan sumber Arab. Sumber barat lebih jelas lagi untuk menceritakan kedatangan orang Islam nanti. Jadi sumber yang pada Arab hanya dua. Kenapa? Kenapa? Kenapa agak-agak? Kita dah tahu dah jawapan dia. Ya. Ya. Agak sukar untuk kita mendapatkan sumber awal ini kerana kisah-kisah ini adalah kisah ketika umat Islam sedang gemilang. Yang sebelum itu. Jadi kejatuhan Andalus merosakkan banyak sumber ilmu kita, kitab-kitab kita. Mereka belajar daripada kita dan kemudian banyak kitab-kitab asli, apa jua catatan, apa jua disiplin ilmu sudah hilang dan rosak. Dia dua kali tragedi besar dalam tamadun Islam, di Baghdad dan juga di Andalus. Jadi untuk kita menolak sepenuhnya agak susah, tapi untuk kita menyatakan ianya benar pun agak susah selagi tidak ada kajian yang lebih kuat lah. Tapi dalam perbincangan kita hari ini, kajian tu agak kuat yang dibuat oleh Barat sendiri dalam bentuk kajian arkeologi. Jadi kajian arkeologi ni disiplin dia ketat juga. Jadi kemungkinan itu hujah-hujah yang boleh kita ambil pedulilah. Ibnu Fadlallah ini, Al-Umari ini, dia anak murid Ibnu Taimiyah. Dia asal Damsyik, hidup zaman Mamluk. Jadi dia berapat dengan Raja Mali Mansa Musa ini. Raja Mali ini dia orang Afrika yang kaya raya. Dia nak pergi haji kan. Jadi dia singgah Mesir. Bila dia singgah Mesir, bertemu dengan Al-Umari ni. Jadi Al-Umari dapat cerita daripada dia. Banyak cerita penjelajahan dia dan sebagainya. Dan dia ada act dia sendiri. Sebab dia orang kaya. Tapi dia pemurah lah. Dia pemurah. Dia datang dengan gayanya tersendiri. Menariklah bila kita baca cerita tu. Jadi dialah yang menceritakan bahawa adanya satu kawasan di sebelah barat yang lautannya berkabus dan gelap tu. Okey. Saya simpan. Dia tak pergi pun. Jadi dia nampak dari jauh. Maksudnya dia tak pergi. Kalau dia pergi, dia boleh cerita lebih lanjut apa yang dia jumpa dan sebagainya. Memang Mansa Musa. Dan itu juga memberikan kita satu signal jugalah. Bagaimana Portugal mula-mula menjajah, dia pergi semua pesisir tu. Dia dapat
kumpul banyak kekayaan sebenarnya, kan? Dengan dia sambil tu dia menghambakan orang kulit hitam dan kemudiannya mereka bekerja untuk dia untuk mendapatkan khazanah. Itulah yang terjadi. Kita pun tak boleh bayangkan macam mana Raja Mali kita, kalau kata hari ni pun orang masih lagi memandang rendah Afrika. Afrika tu seperti negara yang tak membangun, uneducated, kan? Tapi saya sendiri alhamdulillah ada pengalaman pergi ke Somaliland tu. Dia punya hasil bumi masih tak explore lagi, unexplored. Apa? Sebut semua jenis batu, semua ada. Mana satu batu permata, semua jenis permata, daripada yang putih sampai hijau dan sebagainya, semua warna ada. Tetapi tak digali lagi. Jadi maknanya memang kalau kita perhatikan dalam sejarah pun, kebanyakan dunia Islam ni Allah berikan hazanah tu. Tapi bergantung pada orang Islam tu sendirilah. Sejauh mana dia explore dan dia mengambil manfaat lah. Okay. Saya bawakan kepada catatan-catatan lain untuk menceritakan pelayaran. Ingat balik yang mula-mula surah Ar-Rum tadi, ayat 46 yang menyatakan bahawa kapal itu berlayar kerana ada angin, Allah kirimkan angin. Jadi umat Islam itu berfikir tentang itu dan sudah tentu dia akan menguasai juga teknologi pelayaran. Kerana Allah dah jadikan itu adalah untuk berlayar, untuk transportation. Dan inilah yang dicatatkan antara lain daripada kitab Akhbarus Sin wal Hin, bagaimana ini pedagang. Kurun ke-8 ke-10 mereka sudah ada kepakaran berlayar. Mereka berlayar dari Maskat, daripada Oman pergi sampai ke Kedah, sampai ke Champa, sampai ke Canton. Ini diceritakan oleh dua orang, Sulaiman At-Tajir dan Abu Zaid As-Sirafi. Mereka hidup masa yang berbeza, tetapi digabungkan catatan mereka dalam satu kitab yang namanya Akhbarus Sin wal Hin. Pedagang Arab seawal kurun ke-7 sudah dapat kita tahu ada di alam Melayu pun, di Sumatera contohnya, makam pendakwah di Barus. Antaranya tertulis, ni makam-makam ini adalah yang awal yang ada, yang apabila mereka jumpa seorang yang tertulis di situ namanya Syekh Ruknuddin, wafat tahun 48 Hijrah, itu adalah zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, pun sudah ada di Sumatera. Kita di Melaka ada, tapi kita tak tahu siapa empunya dia. Usianya memang lebih awal berbanding daripada zaman, mungkin sekitar dalam kurun ke-7 juga. Ada pula yang menyatakan lebih awal lagi. Pernah tahu ke cerita tu? Di Melaka ada batu nisan belimbing. Yang itu pun tak popular. Di Melaka, di Johong, di Jasin. Kawasan tu belakang rumah orang je. Semua kubur tu kita nak katakan kubur purba, kita pun tak pasti sebab memang tak tertulis apa-apa, tetapi semuanya menghadap kiblat. Menghadap kiblat, dan memang kemudiannya Majlis Agama Islam pernah mewartakan ini adalah kubur orang Islam lah. Orang Islam. Cuma kita tak tahu siapakah orangnya. Menunjukkan cerita dari segi pelayaran umat Islam sudah awal. Kalau orang Arab ni sebelum masuk Islam pun mereka sudah ada ilmu pelayaran. Itu dicatat oleh sumber Cina yang menyatakan orang Oman sudah awal dalam sekitar kurun yang kedua. Kurun yang kedua pun sudah ada. Kurun kedua. Mereka datang sampai ke China. Itu ada catatan juga di China lah. Dan kajian arkeologi yang dekat dengan kita, kapal karam Batu Hitam ini ataupun dipanggil juga kapal karam Belitung, mereka menemukan kapal karam ini, iaitu kajian yang menyatakan bahawa ini adalah kapal Arab dari segi seni benanya. Mereka menemukan ini pada tahun 1998, dan apabila mereka kaji, barangan yang ada dalam ini adalah barangan zaman Tang dan Umayyah. Rupanya adalah hubungan dinasti Umayyah pergi ke China dan mereka membawa balik barangan daripada dinasti Tang. Jadi dalam perjalanan balik mereka karam. Subhanallah, artifak yang mereka jumpa adalah 60,000 seramik. Masih ada dalam tu. Jadi itu menunjukkan petunjuk orang Arab sudah berlayar begitu lama dan ada hubungan perdagangan dengan China sudah cukup lama tanpa pihak tengah. Jadi memang dia datang sampai ke sini.
Dia nak tunjukkan teknologi pelayaran tu memang ada dan tidak hairan bagi umat Islam. Dan ini catatan yang ditulis dalam sumber barat yang menyatakan, contohnya They Came Before Columbus itu, yang menyatakan hanya orang Arab dan Cina sahaja menguasai ilmu latitude and magnitude. Sebab mereka ada ini yang namanya astrolab. Gambar kat belakang tu astrolab lah. Astrolab ni dia umpama kompas lah. Umpama kompas. Jadi kalau siapa yang Navy dia tahulah cerita tentang astrolab ni untuk mengetahui arah lah, untuk arah perjalanan. Begitu juga dalam buku yang kedua ni, kebolehan belayar orang Arab dan Cina juga ada. Ini lebih menarik lagi. Juga ada pada orang Melayu dan India. Mereka belayar menggunakan cara yang hampir sama. Okay, nanti kita akan masuk tentang Melayu. Jadi bila kita menyemak, yang warna hijau ini adalah semua tokoh-tokoh pelayar Islam. Sebahagian yang sempat saya letakkanlah. Yang warna merah adalah tokoh geografi yang merupakan traveller darat dan juga mereka adalah ilmuwan yang multidisiplin lah. Tapi yang warna hijau ni memang pelayar-pelayar. Jadi pelayar yang antara yang awal adalah Ibnu Khurdazbih, kemudian Al-Mas'udi, kemudian Ibnu Hawkal. Itu dalam kurun yang ke-9 dan kurun yang ke-10. Awal, kurun 9, kurun 10. Kemudian Ibnu Battutah yang kita kenal lah, ni kurun ke-14. Ibnu Majid, Sulaiman Al-Mahri, ni seorang lagi Piri Rais. Ini sudah masuk ke kurun ke-16. Ini dah apa nama ni, Osmaniyah dah. Ini Eropah baru belayar dalam sekitar kurun 15 dan 16. Ini yang pernah kita awal-awal dulu kita bincang tentang The Dark Ages. Inilah The Dark Ages yang berlaku dalam kurun 9 sampai kurun ke-12 ataupun mungkin to the extent to kurun ke-14. Yang ketika itu di Eropah mereka masih lagi berbunuhan sama mereka masih lagi tidak kurang bertamadun, maknanya dari segi keilmuan, dan mereka belajar banyak daripada Andalus. Dan kewujudan pelayaran ini, mereka belayar tetapi mereka bukan belayar jarak jauh. Yang mula-mula sebelum ni ada nelayan-nelayan mereka, Viking pun ada juga belayar. Tetapi dia tidak seperti mana pelayaran-pelayaran yang dibuat merentas benua. Pelayaran jauh. Jadi pelayaran jauh itu mula dibuat oleh mereka setelah kejatuhan Andalus tadi. Kejatuhan Granada yang terakhir. Jadi pelayaran-pelayaran mereka yang menjadi motivasi untuk mereka melayar jauh, bila mana mereka menjumpai satu tempat ke satu tempat, tanah-tanah orang Islam ni kaya raya. Jadi mereka meneroka dan terus meneroka, dan mulalah mereka yang tadi saya sebut, Portugal lah yang bawa pergi ke Afrika. Dia gerak. Memang kalau nanti kita tengok peta, ada tak saya masukkan? Peta dia pusing. Memang semua tempat tu dia cari, kemudian barulah dia jumpa sebelah India, ke Goa dan sebagainya. Hijrah ke Habsyah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah. Ini juga menunjukkan kemahiran belayar orang Arab, kerana mereka perlu merentas Laut Merah ini. Jadi untuk merentas itu mereka perlu ada inilah ilmu pelayaran. Jauh juga, nampak dalam peta nampak macam pendek, tapi sebenarnya 483 km dari ke Habsyah. Dan perjalanan itu dipimpin oleh sahabat Uthman bin Affan dan juga Abdul Rahman bin Auf. Dan perkara ni tak heran kerana mereka adalah pedagang. Jadi pedagang memang yang kita tengok, yang saya cerita sebelum datang Islam pun, Oman adalah semua pedagang. Jadi pedagang Arab pun dah biasa belayar. Sejauh yang tadi kita sebut Cina lah. Jadi pelayaran ini, dan ada pelabuhan-pelabuhan terkenal pun ada juga dibincangkan bahawa kat situ ada ilmu pelayaran sudah ada. Ethiopia. Dia daripada dia bukan Ethiopia, di Syam. Sorry, Yaman. Yaman. Perbincangan tentang Habsyah ni pula.
Dia punya kekuasaan dia pun besar. Tapi hari ini orang bincang, orang kata dianya Ethiopia. Bukan. Dia bukan setakat Ethiopia. Dia besar. Dia punya Aksum tu kan, nama lama dia kan. Aksum tu. Besar sampai ke Yaman tu, sebahagian tu pun ada dalam pengaruh dia. Dia bukan situ. Jadi maknanya ilmu pelayaran jugalah tu kan. Maknanya dia pun ada ilmu pelayaran. Sebelum Islam tu datang memang ilmu tu dah ada lah maknanya. Di kalangan orang Arab, orang Afrika, dan nanti kita akan tengok di kalangan orang Melayu. Mungkin. Okay, kita pergi kepada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun sudah ada, maknanya teknologi perkapalan itu, pelayaran sudah ada, kerana waktu itu bekalan makanan musim kemarau di Jazirah Arab itu dihantar oleh Amr bin al-As, Gubernur Mesir, dengan 1000 buah kapal. Jadi 1000 buah kapal tu besarlah kan. 1000 buah kapal. Kemudian dalam masa yang sama diminta untuk bina terusan. Sayyidina Umar ini antara terusan yang terkenal juga, pergi Mesir dah kan. Ada terusan Amirul Mukminin. Ada satu terusan, tapi terusan itu kemudiannya dah ditutup. Dan kemudiannya terusan Suez kan, itu dah moden kan. Sebelum terusan Suez, Amr bin As minta nak buat terusan Suez tu. Dah minta dah kepada Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar kata tak payahlah. Sebab dia akan membuka laluan yang aktif di situ, menyebabkan kebimbangan negara Mesir itu tak cukup kuat untuk menghadapi takut-takut serangan datang. Jadi tak dibuat zaman Sayyidina Umar. Dan zaman Sayyidina Umar juga, ini Muawiyah ni. Muawiyah ni adalah, dia sudah menjadi gubernur di Syam. Dan dia minta supaya ditubuhkan tentera kapal, tentera Navy. Kan? Tentera Navy. Zaman Sayyidina Umar kata nanti dulu, belum lagi. Zaman Sayyidina Osman, pakcik dia juga kan. Jadi, waktu itulah Angkatan Laut pertama ditubuhkan. Nak menunjukkan kalau dah jadi Navy, Angkatan Laut, lagilah hebat. Teknologi pelayaran tu dah tak macam pedagang punya skill. Dia dah kena ada pembinaan kapal tu pun mesti sesuai untuk peperangan. Jadi waktu tu dia nak perang siapa? Dia nak perang ni. Dia nak perang Cyprus. So waktu itu Cyprus adalah kubu pertahanan Byzantine. Jadi peperangan itu berjaya. Malah ada satu hadis yang Nabi sebut, siapa anggota peperangan pertama di laut dijanjikan syurga. Ada hadisnya. Hadis sahih. Ya. Dan yang dimaksudkan memang Nabi SAW mengetahui akan apa yang bakal berlaku. Dan itulah yang dimaksudkan, para ulama membincangkan tentang maksud hadis itu adalah inilah Muawiyah. Sebab itu perbincangan orang mengutuk kata Muawiyah ini membunuh Ali dan sebagainya, perbincangan itu agak kurang matang. Kerana Muawiyah itu pun dijanjikan syurga, Ali pun dijanjikan syurga. Maka itu adalah pertikaian-pertikaian melibatkan politik, dan juga dia ada ijtihad mereka masing-masing yang hanya Allah saja yang tahu apa yang pasti bagi mereka. Tapi yang confirm mereka dua-dua masuk syurga. Kita je yang tak tahu. Kita tak tahu lagi. Bayangkan tuan-tuan dan puan, 220 buah kapal sudah pun ada. Itu menunjukkan juga teknologi perkapalan yang bagus. Kemudian zaman Umayyah makin maju, tentera laut semakin besar, dan bersambunglah, maknanya selepas zaman Umayyah dan seterusnya, teknologi perkapalan sudah cukup baik sampai yang paling jauh yang dicatatkan adalah sampai ke India. Ya, Hayatus Sahabah ada satu kitab. Kemudian Sa'ad bin Lubaid ini dia adalah dalam kelompok yang berhijrah ke Habsyah tadi. Tapi dia rasa tak sesuai sebab dia pedagang, dia tak sesuai duduk di Habsyah. Dia menumpang kapal Arab yang nak pergi ke China, dan dialah yang makamnya berada di Guangzhou tu, yang disalah faham sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebenarnya Sa'ad bin Lubaid. Sa'ad bin Lubaid. Sa'ad bin Abi Waqqas memang datang, tapi dia tak meninggal di situ. Dia meninggal di Madinah. Okay, kemudian di Quanzhou di China juga menyebut tentang sahabat. Tapi kita susah untuk mengenal pasti siapakah nama sebenar sebab dia dah sebut dalam bahasa Cina. Tapi mereka mengatakan ini adalah sahabat Nabi juga. Ya. Jadi nak menunjukkan pelayaran jauh ke timur pun sudah berlaku. Ya. Sudah berlaku.
Kemudian perjalanan jauh ke barat. Yang ini dicatatkan dalam satu buku oleh Dr. Barry Fell ini, Saga Amerika. Orang Islam datang ke benua Amerika selewat-lewatnya sekitar 650. Maknanya zaman Sayyidina Osman. Ya. Bagaimana dia katakan begitu? Sebab dia ada banyak bukti khat-khat kufi yang dia temui dekat benua Amerika. Zaman ini oleh Islam dah sampai utara Afrika. Okey. Yang ni yang tadi kita cerita dah sampai kalau sebelah timur memang banyak catatan sudah dikenal pasti, sudah tahu. Tetapi sebelah barat, itulah tadi sumber dua tadi yang kita jumpa. Yang daripada Arab. Sumber lain, orang barat sendiri yang mengakuinya. Berdasarkan buku ini, Dr. Barry Fell daripada University Harvard. Ya, dia menyumpai banyak tinggalan itu di Nevada. Ya, di Nevada. Antaranya yang nanti kita akan tengok juga sekali lagi adalah dalam kajian mereka, ini adalah kufi yang awal yang mana tertulis dekat situ. Ini lebih surprising untuk kita sebab ditulis namanya Haji Malaka Mi Malaya. Orang Melaka. Banggalah saya orang Melaka, kan? Dipercayai pelayar ini yang kata dia ni orang Melaka dan mengatakan yang dia ni orang Melayu Islam adalah Dr. Barry Fell. Dia punya kajian menyatakan ini adalah pelayar Melayu Islam yang sudah sampai awal. Itulah dia. Okey, sebelum kita pergi ke situ, kita tengok yang tadi saya sebutkan bagaimana pelayaran sebelum Columbus pergi 1492, Portugal sudah pergi satu demi satu dekat kawasan Afrika. Kemudian ada Vasco da Gama, ini semua nama-nama yang kita biasa dengar. Kemudian ini kita pun dah tahu, ini juga menjelaskan kepada kita bahawa China mempunyai teknologi pelayaran yang lebih hebat daripada Eropah. Ketika mana ini kapal Columbus, yang di belakang itu adalah kapal Cheng He. Jadi bukan main-main, 28,000 anak kapal boleh duduk sekali. Macam mana dia mentadbir kapal itu, mengemudinya, nak melalui pula Selat Melaka yang sempit, Allahu a'lam. Ya. Dan tadi yang kita sebutkan 4, sebenarnya 4, ada yang mengatakan 3 tapi sebenarnya 4 lah. 4 pelayaran Columbus yang tadi saya sebutkan. Kemudian bermula catatan-catatan berkenaan dengan Islam di sebelah barat, pelayaran exploration ke sebelah barat itu daripada sumber-sumber barat. Pertama, bagaimana Columbus berlayar ke sebelah barat ni? Adakah Columbus mempunyai ilmu pelayaran yang baik? Jadi ini Columbus. Kita ambil satu keratan dalam satu buku bertajuk The Social Laws in the Holy Quran and their Influence on the Life of the American Muslim Community. Dia sebut dekat sini, many Western researchers acknowledge the famous map of Piri Rais. Map Piri Rais kita akan tengok nanti. Long before the endeavor of Columbus, kemudian before embarking on his first voyage to America, Columbus had read the book of Roger Bacon of Oxford University. Satu buku namanya Roger Bacon. Buku itu comprise information compiled from variety of Arabic sources about geographical regions on the other side of Atlantic. Hence Columbus' previous knowledge of the islands in the Atlantic Ocean and other places. Buku ini yang dia baca, buku Roger Bacon. Roger Bacon ini siapa dia? Adalah orang Oxford. Oxford University tahun berapa tuan-tuan? Established 1096. Dia model dia apa? Model dia Andalus. Model wakaf. Dia belajar daripada Andalus. Jadi memang ada satu kitab dan kitab itu menyatakan Columbus menggunakan catatan menyatakan Columbus membaca buku Roger Bacon dan Roger Bacon di dalam bukunya menyatakan informasi yang dia dapat adalah daripada sumber Arab. Sebab itulah Columbus berlayar ke Cuba ni, dia menggunakan 2 orang bangsa barbar. Tetapi kita tahu waktu itu
kan Spanyol telah memaksa dikristiankan orang-orang Islam ini, maka dia telah menjadi Kristian dan dia bawa seorang lagi Yahudi, ya, Yahudi Arab, apa dia? Bukan India, dia orang Afrika sebenarnya, barbar kan, Afrika. Dan siapakah orang itu? Adalah orang Maghribi yang namanya Martin Alonso Pinzon. Sekejap, kita tengok dia akan berlayar ni. Ini daripada satu kuasa di sebelah barbar ini yang suatu dahulu nama dinasti mereka adalah dinasti Mariniun. Dinasti Mariniun ini, dua orang daripada dinasti mereka ini, setelah mereka kalah lah, ya, mereka telah dikristiankan dengan ini bendera dinasti itu. Dia ada 3 orang bersama dalam kapal Santa Maria yang dinaiki oleh Columbus, iaitu Martin Alonso Pinzon dengan Vicente Yanes Pinzon. Keluarga Pinzon dipanggil. Keluarga Pinzon ni dua-dua adalah kapten kapal yang bersama dengan dia. Ya. Dan mereka ini memang rupa-rupanya mereka adalah pelayar keturunan Sultan Abu Zayan ini, dinasti Mariniun dekat Maghribi. Tetapi namanya tidak dikenali sebagai seorang Islam, hanya dikenali biasanya, itulah kalau kita baca, siapa yang menyatakan? Al-Mas'udi tadi. Al-Mas'udi menyatakan dalam bukunya kitab Murujuz Zahab, 2 of Columbus captains on the first voyage were Muslims. Martin Alonso Pinzon, Vicente Yanes Pinzon, 2 orang ni. Both from Moroccan Marinid dynasty, descendant of Sultan Abu Zayan Muhammad. Jadi mereka inilah yang bersama untuk pelayaran yang pertama. Dan kemudiannya, antara yang tadi yang dikatakan bawa balik emas adalah barang ini yang namanya berasal pada perkataan Arab ghina, kemudian menjadi guanin dan quanin begini. Iaitu adalah tombak yang di hujungnya tu dibuat daripada, dia panggil apa istilah dalam bahasa Inggeris tu? Kejap saya baca balik ini. Dia sebut during his second voyage. Ini yang second Nampak tak tadi yang kita cerita pasal dia nampak masjid tu? He saw a mosque on the top of a beautiful mountain. Ini kita dah bincang tadi. Itu lebih kepada yang dikatakan dalam buku ni mengatakan ada Quranic verses discovered dan sebagainya. Jadi perbincangan yang tadi yang awal kata hanya berbentuk bukit tu berbentuk seolah masjid. Tapi yang ini mengatakan ada the ruins of mosques and minarets itu ada dekat Cuba. Tetapi juga menjadi satu tanda tanya sama ada yang dimaksudkan Columbus nampak masjid tu adalah betul-betul masjid, sebab yang dia maksudkan dekat sini mereka jumpa banyak inscription Quranic verses itu di Cuba, Mexico, Texas and Nevada. Jadi tak secara spesifik di tempat yang Columbus nampak tadi. Okay. The second voyage ini, Columbus was told by the Indian of Hispaniola that black people had been to the island before his arrival. For proof, they presented Columbus with the spears of these African Muslim. Ini dipanggil the gold alloy. Gold alloy ini dalam bahasa tempatan dia panggil yang ini yang dipanggil guanin ni. Guanin ini. Tapi orang Amerika Selatan dalam bahasa mereka dipanggil takwakwa atau tumbaga. Apa dalam bahasa Melayu? Tembaga. Tembaga. Kita nampak dia punya ada kaitannya dekat situ. Kemudian seterusnya dan catatan ini juga menceritakan pula dalam the third voyage of the Columbus, dia landed dekat Trinidad dan dia melihat adanya pakaian yang colorful handkerchief of symmetrically woven cotton yang merupakan pakaian orang-orang barbar, orang-orang West African tadi. Pakaian tu sama, the most orang Islam di sebelah situ. Dan ini antara buku yang lain juga yang menceritakan lebih lagi. Dan ini pun mengejutkan kita apabila satu lagi buku, ada 3 yang tadi mula-mula yang ditulis oleh Dr. Barry Feld, kemudian Kolodny, kemudian Baldwin. Mereka ini semua menyebut
Antara lain, Collett ni menyebut, ini satu lagi buku, Dr. Samuel dalam buku Collett ni mengatakan bangsa yang awal berhijrah ribuan tahun dahulu adalah bangsa Melayu, Tartar dan juga Skandinavia yang sudah sampai ke Amerika ribuan tahun dahulu. Ya. Bahkan mereka mempunyai susu galur Melayu. Dan ini disebut oleh bukan orang Melayu dan bukan orang Islam. Ini oleh kajian mereka. Baldwin pula menyatakan dalam satu tajuk khas, dalam bukunya boleh cari ni. Buku ni online pun ada PDF. Baldwin menyatakan satu tajuk The Malay Theory. Berkenaan dengan pelayar Melayu telah menjejakkan kaki ke bumi Amerika jauh lebih awal daripada Columbus. Dan dalam The World Oilseeds ini pula menyatakan bahawa pokok kelapa mula-mula dibawa ke Amerika Selatan oleh pelayar Arab dan juga Melayu. Jadi ini saya disclaim dululah sebabnya kadang-kadang orang bila dengar cerita ni, oh tengok Melayu hebat. Saya cukup risau dengan benda tu. Memang Melayu tu hebat, tapi yang hebat tu orang dulu. Jangan kita fall into the romanticism tu. Bila kita dah jatuh ke dalam rasa, oh kita hebat, tamadun Islam dulu hebat, orang Melayu dulu hebat. Tapi sekadar kita rasa tu hebat, tapi hari ni apa yang kita buat? Jadi bagi saya, orang lama dia dah ada dia punya jasa dan sumbangan. Bagi kita hari ni nak seronok sangat, tapi hari ni kita tak ada apa pun tak guna juga. Kan? Okay. Oh. Apa tajuk buku dia tadi? Gospel of the Red Man. Oh, okay. Nanti kita tengok banyak lagi ni. Saya ada gambar-gambar lagi. Kemudian tentang Melayu ke Amerika ini memang ini pun adalah satu teori yang agak kuat juga. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah Melayu sebelum Islam lagi dah datang. Jadi zaman itu kita boleh tengok kebolehan mereka dan dalam pembinaan candi itu adalah berkait dengan pembinaan yang piramid yang berada di Mexico. Iaitu Aztec, Maya, yang itu adalah satu macam susu galur yang sama dengan Melayu yang awal. Jadi Melayu pun memang terkenal sebagai bangsa pelayar, memang hidup di kepulauan. Jadi antara teori yang lain asal nama Melayu itu Melaya, banyak dah teori asal nama Melayu. Kemudian Nusantara tu Nusa tu benua, antara tu maksudnya antara pulau-pulau lah, pulau-pulau. Jadi memang orang Melayu tu hidup di pulau, jadi dia perlu pandai belayar. Dan itu sejarah yang awal mereka. Dan ini dinyatakan sendiri oleh buku yang lain. Buku-buku ini adalah sumber barat lah. Itu banyak lah. Antara contoh kita boleh baca, dia sebut the first millennium before century. Malay and Malay Polynesian people were the first in the world to navigate the open seas. Kemudian di sini juga menyatakan Malay sailors were the first to sail the open seas. Malay sails may have inspired the Arab sailors. Yang ini pula. Jadi dia punya teori lebih mengejutkan lagi, kerana Melayu yang dimaksudkan ini adalah Melayu dalam era sebelum Masihi lagi. Maknanya yang awal lah, Melayu purba lah, ataupun mungkin ada yang bincangkan tentang proto-Malay. Teknologi Melayu membuat layar segitiga ni. Layar segitiga ini membolehkan dia melawan arus. Melawan angin. Maknanya dia boleh pergi mana-mana arah, tak kisah angin datang daripada mana. Mengikut apa yang dia nak. Jadi teknologi ini memang ada bagi orang Melayu dan ia boleh dilihat antara lain dalam Candi Borobudur. Ada ukiran menunjukkan kapal layar Melayu tu. Okay. Dan China juga telah mengagumi pelayar-pelayar Melayu ini. Seperti mana yang tuan-tuan perempuan boleh baca. Dan China juga belajar penggunaan layar tadi itu daripada orang Melayu. Ini lama ni tuan-tuan. Sebab dinasti Han, dinasti yang lama sejak sebelum Masihi,
sampailah berakhir tahun 221 tu, mereka sudah pun belajar juga daripada orang Melayu. Pioneered the earliest water routes between India and China. Kemudian connected the products of East Africa and the Indonesian Spice Island to the trade of the Indian Ocean. Jadi banyak catatan ini. In the first 1,000 years, apa lagi, where they entered East Africa, so banyak macam kelapa, keladi, pisang masuk ke Afrika juga daripada alam Melayu yang dibawa ke sana. Dan begitu juga apa yang dilaporkan ya tentang first man to sail around the world was a Malay. Tuan-tuan pernah dengar cerita ni? Bagi kita sebagai orang Melayu memanglah ada rasa sedikit bangga. Tetapi itu yang saya kata, hati-hati sajalah, sebab apa jua bangsa kita, memang Allah berikan kelebihan pada setiap bangsa tu, dia ada kelebihan tersendiri. Tetapi Nabi dah pesan tak ada bangsa yang lebih baik lebih pada yang lain kan, melainkan dengan iman kita tu. Jadi bukan sekadar bangsa tu dan kita jadi seronok sangat sampai merendahkan bangsa lain. Itu yang saya paling risau. Itu sebab itu berlaku juga bagi mereka yang kadang-kadang dia terlampau kuat mempertahankan kedaulatan bangsanya kan. Jadi dia jadi begitu. Yang dimaksudkan dekat sini, the first man to sail around the world ni, circumnavigate tau maksudnya. Memang daripada first point balik-balik ke first point. Iaitu first point dia daripada Melaka dan dia balik-balik Melaka. Jadi Ferdinand Magellan yang first circumnavigate, tapi sebenarnya dia tak balik-balik Melaka, dia sampai mati dekat Filipin. Siapa yang bawa sampai dia boleh pergi pusing dan balik-balik sampai ke Melaka adalah seorang hamba yang dia yang telah, orang Melayu yang telah diambil ketika penjajahan Portugis itu, dan dia mengambil dia ni dan dia terkenal dalam sejarah sebagai di Enrique de Malacca. Enrique de Malacca ini dalam catatan kita dipanggil Panglima Awang, ya, Panglima Awang, dan inilah yang telah dikristiankan, dan catatan yang ada daripada Universiti Harvard, seorang Dr. Joyce Chaplin, dia mengatakan orang pertama yang circumnavigate ialah seorang Muslim sebenarnya. Dia adalah orang yang menjadi hamba Ferdinand Magellan yang bersama dengan dia untuk circumnavigate. Magellan mati 1521, dibunuh oleh masyarakat di Filipina, dan dia tak dapat tamatkan route dia ke Melaka. Enrique yang menamatkannya. Jadi Enrique ni ada sebahagian menyatakan inilah watak yang menjadi Jack Sparrow. Wallahu alam dia punya teori itu daripada mana, tapi daripada apa yang saya kaji, Jack Sparrow ni memang betul sejarah melibatkan seorang pelayar yang masuk Islam. Dia adalah seorang lanun. Dia memang betul seorang lanun. Nama kisah sebenarnya James Watt nama dia. Lahir 1553, lanun dekat South East England. Dan ketika itu dia banyak menyerang kapal-kapal England dan minta bantuan di kautim dengan pelayar Muslim dekat Tunisia. Ya betul. Dalam catatan Portugis yang menyebut Enrique de Malacca ni, Panglima Awang adalah nama yang masih lagi menjadi perbincangan di kalangan sejarawan Malaysia ni dan alam Melayu ni, sebab Panglima Awang ni muncul, nama Panglima Awang ni daripada hikayat ataupun sumber yang bukan sumber seperti mana sumber rekod sejarah. Jadi agak susah untuk kita bayangkan siapakah nama sebenarnya, tetapi memang dinyatakan dia adalah orang Melayu dari Melaka, hamba tawanan perang yang dijadikan juru kemudi bersama dengan orang penting dalam pelayaran Ferdinand Magellan. Jadi Panglima Awang ni wallahu alam betul atau tidak nama sebenarnya Panglima Awang, tetapi itulah dia yang dikenal. Kalau saya sebut Panglima Awang, inilah dia orangnya. Jadi yang Jack Sparrow ni dia banyak mendapat perlindungan dengan kerajaan Islam di Tunisia. Jadi bila dia dah nak insaf lah, dah tak nak buat kerja-kerja merompak kapal dagang England, dia nak minta the royal pardon daripada King James, dia tak dapat.
Bila tak dapat, dia rasa tak puas hati, dia pindah ke Tunisia, dia masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, dia dikenali sebagai Yusuf Rais. Yusuf Rais, dia kaya, hidup kaya, dan kemudiannya dia matilah, dan dia mati di Tunisia. Dan itu watak Jack Sparrow tu adalah berdasarkan watak Yusuf Rais tadi. Yang mengaitkan Panglima Awang, wallahu alam, dekat mana dia punya sumber dia. Okay, kita tengok jenis kapal Melayu. Jenis kapal Melayu ni, sebab kita ni bukan bangsa kapal dah, kita tak pandai dah. Jadi bila ada pengkaji yang khusus ni di Terengganu tentang ilmu kapal ni, kita ada 3 jenis, besar, sederhana, kecil. Kalau yang besar ni dia boleh pergi merentas alam Melayu, malah boleh pergi sangat jauh lagi. Kalau yang besar, lautan luas, negara jauh. Yang lain hanya dalam sekitar alam Melayu. Dan ini pernah masuk dalam surat khabar tentang kapal yang besar yang namanya Mendam Berahi. Ini kapal-kapal besar Melaka lah. Ya. Jenis-jenis kapal pun ada kitabnya, menulis tentang nama-nama kapal. So nama-nama kapal ni pun kita pun tak tahu, kan? Tapi kapal terbesar adalah kapal Jong lah. Kapal Jong yang Mendam Berahi tadi, kapal Jong. Jadi ini nama-nama kapal dan juga perahu dan juga lukisan ni. Memang kajiannya banyak di Terengganu. Dan lakaran Jong Melayu yang dibuat di dalam buku Aruf Ishaq ini lebih besar juga daripada galleon orang-orang Eropah, kapalnya. Dan saya sempat bersama seorang kawan saya, orang RTM, mereka buat dokumentari tentang pembuatan kapal cukup terkenal di Terengganu. Ya, tetapi sekarang sudah makin pupus sebab tak ada permintaan. Permintaan mereka macam contoh yang gambar sebelah kanan ni adalah kapal yang dinamakan Naga Pelangi, dibuat semua pakai tangan, tak ada pakai paku. Ya, itu teknologi yang dia boleh buat ni, antara orangnya Cik Ali ni, Bakiri. Dia dapat ni tempahan daripada Jerman. Tempahan daripada Jerman tahun 1998. Dan ini antara apa yang direkodkan dalam Wikipedia, nama-nama kapal yang ditempah oleh owner-owner ni semua daripada negara luar, tempah daripada Terengganu. Pembuat dia Cik Ali, Cik Man, Haji ni. Wallahu alam sama ada pelapis atau tidak. Tapi itulah kebolehan yang ada. Malah kompas yang tadi kita sebut, rupanya orang Melayu pun tak ada kompas. Dicatatkan oleh Michael Adas ini, mengatakan bahawa the magnet is batu berani atau basi berani. Besi berani lah. Orang dulu. Jadi menggunakan magnet, the Malay compass is divided. Detail lah dia ceritakan macam mana. Ini gambaran dia. Itulah. Itulah. Negara kita ada buat tu, tapi dia tak jadi sebagai satu macam silibus. Dia sekadar okey, ada tim dia, siapa berminat pergilah. Macam tu. Saya pun pernah pergi duduk di apa nama ni, Cocos Island. Cocos Island tu Kepulauan Melayu kat Australia. Tapi dalam silibus dia belajar tentang budaya dia kena di-preserve. So Australia sendiri yang suruh preserve dia punya budaya, belajar cara buat kapal dan semua sebagainya. Okey, ini yang tadi kitabnya. Okey, saya cepatkan sikit. Ini tadi yang saya sebut The Malay Theory, ada tajuk khas dalam buku tu. Kemudian menyatakan ni saya nak tanya, dalam aviation kan ada highway kat udara ni. Nak pergi ke Amerika kita tetap kena lalu barat Boleh? Oh. Okey. Okey. Kalau ke atas berapa dia punya tempoh masa nak sampai New York? Masih jauh juga lagi Kalau pergi ke area Cuba,
Okey. Ah, dia kena step, dia kena ikut sana lah. Yelah, kalau dia direct daripada sini, Malaysia, pergi terus ke Cuba, daripada ikut timur, dia tak ada tempat, tak ada stop kan? Tak ada stop. Dari segi bisnes pun rugilah. Ha. Singapore? Still 22 hours Saya ingatkan boleh cepat lagi tu. Jauh lagi lah maknanya ya. Ah. Ah. Okey. Mungkinlah itulah sebabnya kan. Waktu mula-mula saya membaca, mencari bahan ni, rasa macam betul ke Melayu sampai Amerika awal ni? Sebab duk fikir kita tengok peta tu, Amerika sebelah kiri, sebelah barat. Sedangkan globe kan sebenarnya paling lebih dekat lagi ke sebelah timur. Jadi ini catatan ni menyatakan bahawa orang Melayu ni dia sudah pergi sampai ke apa nama island ni, Easter Island dan juga Sandwich Island. Easter Island yang titik merah yang saya buat ni. Dan orang di situ juga menggunakan bahasa dialek Melayu. Jadi yang ini yang dipanggil sebagai the Austronesian language. Bahasa-bahasa dalam rumpun Melayu ni yang kalau kita lihat dia masuk sampai Easter Island. Sampai Easter Island Jadi inilah alam Melayu yang secara besarnya kalau kita lihat dia ada family tree, dia pecah ni. Jadi bahasa-bahasa mereka lebih kurang termasuklah budaya mereka. Dan sebab itu ada tulisan daripada Dr. Siapa nama ni? Professor Cyrus Thomas ni, bahawa Mayan tu, the Mayans and the Malays, they shared the common civilization yang awal. Ini. Hmm. Hmm. Dalam artikel, dalam jurnal ni, dia kata ada dua paling besar yang nampak adalah indication pada bahasa dan juga pada sistem kalender yang sama. Jadi sistem kalender ni saya pun tak pandai nak huraikan, cuma dia kata kaum Maya ni mereka sama lebih kurang seperti orang Melayu awal, proto Malay ni. Sebab mereka punya kalender sistem dia, Manik Maya masih digunakan oleh orang Jawa hari ni. Jadi cara pengiraan dia sama. Itu saya tak pergi detail lah sebab saya pun tak pun nak faham. Dari segi bahasa Hawaii, Maori, Samoa, Tonga, Fiji ni ada persamaannya juga. Ini kalender yang dia terangkanlah dalam satu circle, dalam satu bulan ada 20 hari. Kemudian adalah ini saya tak berani nak terangkan. Cuma apa nama ni, macam seni bina bentuk-bentuk begini sama juga. Maya dengan Melayu yang awal pun begitu. Persamaan bahasa pun dia naraikan dalam tulisan dia tu. Nama-nama yang macam tuan, nama-nama tutur, tunggal, turut, apa lagi? Banyak. Banyak sebenarnya, banyak. Naik darat, naik basah, naik layar, nayaka, naik raja, naikkan, naik. So, perkataan-perkataan marah. Dan satu lagi teori tentang nama Amerika yang tadi kita sebut Amerigo. Kan? Yang ini satu lagi berdasarkan daripada nama yang merujuk kepada kawasan utara Afrika yang dipanggil Marmarika oleh Rom. Jadi bila mereka sampai ke sana, sampai ke Amerika, mereka melihat adanya orang-orang Marmarika, orang-orang barbar tadi. Memang dah ada duduk dekat sana dengan Red Indian, sudah ada hubungan. Maka apabila mereka lihat tamadun yang tinggal di Amerika itu banyaknya piramid-piramid, mereka teringat dengan Marmarika. Jadi mereka namakan juga nama kawasan ini sebagai Marmarika kerana adanya sama piramid.
Piramid ni apa dia tuan-tuan dan puan? Inilah dia piramid yang ada banyak dekat Mexico, dekat Guatemala, Honduras, El Salvador. Banyak ni. Lebih 30 piramid yang ada. Dan ini dalam kajian arkeologi mengatakan mereka adalah piramid tamadun Maya. Yang tadi the Mayans. Dibina sekitar 1000 sebelum Masihi, tahun 1000 sebelum Masihi. Tadi kita cerita pelayar Melayu pun dah sampai 1000 sebelum Masihi juga ke Amerika. Fungsi dia sama macam Mesir juga, ini adalah makam dekat bawahnya kan, tapi dibentukkan begitu. Persamaannya adalah dengan candi-candi yang pernah saya sebut sebelum ni. Candi-candi di alam Melayu, candi-candi sebelum masuk Hindu lah. Candi-candi seperti Borobudur, semua bentuk piramid. Kalau kita tengok Mexico, bentuk dia sama, pintu masuk 3 begini pun sama. Kemudian di Bali masih banyak lagi lah tinggalan. Dia buat bentuk begini, sama. Dan ia menjadikan satu misteri juga. Dan penempatan di suku Anasazi, nama sukunya, di Colorado. Tuan-tuan puan tengok di sebelah kiri itu, itulah penempatan orang Red Indian suku Anasazi ini. Cara pembuatan rumah mereka sama seperti orang Mali yang sebelah kanan bawah. Penempatan dekat tebing tinggi, dia buat rumah. Dia bukan sebut Firaun dekat situ. Dia sebut tamadun Maya. Jadi itu yang kita tak dapat nak bagi jawapan yang tepat sebenarnya. Okey, adakah itu juga yang di Mesir juga adalah pengaruh tamadun Maya? Kita pun tak pasti. Jadi tamadun itu yang bila kita bincang tentang tamadun ni, dia bukan clash kan. Yang saya sebut tu, dia bukan clash of civilization. Dia lebih kepada kita biasanya dia akan pinjam civilization yang lebih hebat. Civilization yang baru nak naik, dia akan belajar daripada yang dah hebat sebelum dia. Jadi dia akan tiru, dia akan ikut. Jadi sama ada yang Maya ini belajar daripada Melayu, atau Melayu dan Maya adalah sama. Yang itu jawapan susah nak kita dapatkan dari segi orang kata kesimpulan dia lah. Tetapi persamaan kita boleh ceritakan, termasuklah Mesir itu. Jadi persamaan dia tu ada. Tapi dari segi binaan yang lebih jelas, kalau kita tengok bentuknya adalah di sebelah Melayu dan di sebelah Mayan Red Indian ni lebih jelas lagi. Cara dia buat apa namanya, tangga di tengah-tengah. Kemudian ada timur dan barat, dia mesti akan melalui ataupun mengarah kepada timur, dan juga sebelah sini ada satu lagi tangga arah barat. Satu dunia. Maknanya semua yang jenis bentuk candi tu mereka akan sama je arah dia. Semua ke arah yang sama. Jadi dia tentu dekat situlah datangnya satu teori-teori yang mengatakan samalah mereka ni, tamadun yang sama kan. Yang ini rumah-rumah bertingkat. Cara buat rumah dekat New Mexico sebelah kiri atas gambar ni, sebelah kanan. Kanan ni adalah Puak Zuni di New Mexico. Yang di atas tu adalah cara pembuatan yang sama orang-orang barbar Maghribi. Jadi dia makin kuat mengatakan orang-orang Islam Afrika barbar ini banyak pengaruh dia kepada orang, menjadikan mereka ni juga orang Islam di South America ni. South America khususnya. Yang berkait dengan Melayu tadi adalah lebih awal lagi, 1000 tahun sebelum Masihi, dari segi tamadun pembinaan dia. Ini tuan-tuan dan puan, kajian yang menyatakan daripada sumber barat juga mengatakan ini antara suku kaum yang mereka ni Muslim, Red Indian. Dan antara nama yang jelas nampak Ben Ismail kan, memang betul. Malah sayangnya apabila yang dikatakan kononnya lebih bertamadun itu, bila mereka memasuki atau menguasai Amerika, mereka telah menzalimi puak-puak suku kaum asal ini. Hingga mana antara lain ini, tuan-tuan puan tengok poster-poster yang dia tunjukkan, The Tribe of Ismail tadi. Nama pun Ismail, nampak sangat nama Arab tu. Dia sebut macam mana mereka ni beggars, thief, pauper, the worst family. Begitu sekali dia gambarkan seolah-olah mereka ni tidak bertamadun. Yang antara sebahagian daripada mereka, ini adalah suku kaum Makkah.
Suku tu pun nama Mekah, Makkah. Pemakaian mereka perempuan ala-ala gaya bertudung. Ya. Ini puak OGB dan juga Yakui sebelah kanan. Ini pakaian suku kaum Zuni, orang Red Indian. Sebelah kanan tu adalah lelaki dia pun bergaya serban. Ini suku kaum Cherokee yang terkenal, Sequoia namanya sebelah kiri itu yang berpakaian gaya serban itu. Dia cukup terkenal kerana dia memperkenalkan sistem tulisan. Kemudian di sebelah kanan ini adalah suku kaum Cherokee yang cuba berbincang dengan Washington, yang mana dia nak memperjuangkan hak bangsa Cherokee ini, suku kaum mereka. Dan nama ini, salah seorang daripada mereka namanya Saladin Wati. Jadi nama dia Salahuddin lah, daripada keturunan Islam. Tetapi memang kebanyakan mereka bukan Islam dah lah. Ya, betul. Dia termasuk dalam kelompok suku kaum Islam. Dan kebanyakan yang menceritakan tentang hal ini adalah daripada Dr. Barry Feld. Dan tadi terima kasih Abang Azmi kita bantu. Ada lagi buku-buku lain yang cerita bagaimana ritual ambil wuduk dan sebagainya kan. Dan Turki dahulu pun pernah cuba menaikkan teori yang mengatakan orang Islam menemukan Amerika lebih awal dengan meletakkan dekat not mata wang dia tu, yang ini adalah peta yang telah ditulis oleh ataupun dilukis oleh kartografer Turki yang namanya Piri Rais tadi. Ini adalah map asalnya, masih ada yang dilukis pada tahun 1465, lebih kurang begitu. Ya. Map dia ni besar, ini sebahagian saja. Dan dia mengatakan dia buat map ini pun, yang mana map ni dah ada Amerika, dia buat map ini pun berdasarkan 20 map yang terdahulu oleh orang Arab, orang Islam. Dan menunjukkan adanya rujukan-rujukan yang lebih autentik. Dan peta asal ini masih ada di Istana Topkapi lah. Ini peta yang dilukis atas kulit kan. Atas kulit. Piri Rais, Kapten Piri, dia panggil Kapten Piri. Jadi lukisan dia tu kalau tuan-tuan perempuan tengok dekat sini ni Amerika yang dia masukkan. Ini serpihan sebahagian di sebelah barat lah. Jadi kalau kita tengok kita kena pusingkan macam tu baru kita nampak seperti mana yang sekarang ini. Jadi dia ada Caribbean, South America, Antarctic Island dan di atas sana Afrika. Banyak lagi tuan-tuan puan, saya lajukan saja, nanti kalau tidak panjang sangat. Tulisan awal Arab Kufi yang mereka jumpa, mereka temukan adalah tulisan-tulisan yang seperti mana tuan-tuan puan tengok sebelah kiri ini. Ini tulisan yang inskripsi Arab yang tertua tahun 267 di Madain Saleh. Cara tulisan macam tu. Nanti tuan-tuan tengok bila Kufi tu sudah semakin cantik, ini dah tahun 652. Ini makin cantik lagi. Ini tahun berapa ni? 600 berapa ni? Ini di Mekah. Oh ini bukan yang ini lebih awal lagi. Okay. Muslim Melayu di Amerika yang tadi yang namanya dia tulis Haji Mi Malaka tadi. Katib Malakah Haji Mi Malaya. Yang ini adalah tulisan yang dikatakan oleh Dr. Barry Feld adalah tulisan Kufi kuno yang lama. Jadi dalam catatan mereka mengkaji bahawa itu yang dimaksudkan Haji Katib Malakah Haji Mi Malaya. Inilah yang diceritakan bagaimana mereka menggunakan Arabic script, mainly Muslim. Malah dia mengatakan banyak bukti arkeologi menunjukkan ada madrasah-madrasah Islam. Jadi ada tulisan-tulisan yang ditulis penempatan Muslim awal banyak di Nevada yang dijumpa. Dijumpa macam contoh ni inskripsi yang tulis Bismillah, Muhammad, Nabiullah. Kemudian yang ini yang dikatakan tulisan yang awal yang mengajak agama dan juga sains dan juga pelayaran. Tapi dalam bentuk tulisan apa dipanggil? Epigrafi. Kemudian kurun ke-8 ke-9 dia buat perbandingan apa yang dia jumpa di Amerika ini. Tulisannya adalah
Muhammad itu dalam tulisan di Maghribi pun lebih kurang sama. Di Nevada begitu, Timor Walker River, Churchill County, Libya lebih kemas lagi seperti mana kita baca hari ini. Tapi yang lain-lain itu juga dikatakan mana? Itu saya tak pasti. Cuma yang dia yang dia kata Muhammad, yang dia sebut Muhammad tu kat sinilah. Ya Muhammad macam tu. Jadi yang itu antara apa yang dia jumpai lah. Kemudian tahun 1787 mereka terjumpa pula. Waktu nak buat jalan dekat Massachusetts, dia jumpa adanya mata wang. Jadi mata wang ini adalah mata wang zaman abad yang ke-8 dan ke-9. Maknanya memang sudah wujud perdagangan sesama itu. Ini yang tadi Katib Malaka Haji Mi Malaya. Kalau kita baca macam ni nampak macam betul ke ni Katib jawab ya kan. Tapi itulah apa yang dikaji oleh Dr. Barry Fell lah. Kemudian nama-nama Arab tuan-tuan puan-puan, sejumlah 565 nama, 484 di Amerika, 81 di Kanada. Nama kampung, bandar, mountain semua berasalkan daripada nama Arab. Antara yang saya kongsikan hari ini Andalusia. Andalusia ni bandar di Alabama. Andalusia sampai hari ini masih lagi. Bandar Baghdad di Florida. Kemudian kita ada bandar Mahomet. Ada bandar Palestin. Bandar Koran pun ada. Bandar Sultan pun ada. Semua ni nama-nama Arab. Kemudian Mekah pun ada. Mekah dekat Ohio. Mekah, Medina dekat Ohio. Dan berakhirlah kesemua sejarah ini, cerita ini, sensasi ini berakhir seperti mana berakhirnya kisah kedaulatan, kehebatan kerajaan Kedah tua dulu. Bagaimana perang musuh berbisik, orang British, orang penjajah, begitulah akhirnya dia kebanyakannya dia akan menyeksa, membunuh dan menghapuskan. Ini dipanggil apa, penghapusan etnik. Apa dia panggil? Genocide. Jadi memang ethnic cleansing kan. Jadi itu yang memang benar-benar berlaku, tetapi apakan daya bila kita tak melihat sejarah, kita merasakan ini semua karut je ni, duk kata Melayu sampai sana. Karut ni kan. Islam sudah sampai karut. Jadi kita maafkanlah orang yang kata karut tu. Maknanya kita kena sampaikan kepada mereka memang sejarah itu memang tertulis, ada, bukti arkeologi ada dan sebagainya. Tinggal lagi hari ini perkara ini bukan untuk kita hebahkan dan untuk melancarkan balik peperangan balas. Yang itu yang berbahaya. Sebab ada yang begitu. Dia bawakan semangat kita kena kembalikan khilafah. Jadi bila kembalikan khilafah, dia berpegang atas dasar tu, maka diwujudkan gerakan-gerakan gerila, subversif, diam-diam. Dan itu memang banyaklah di Malaysia ni, anak-anak muda kita ada juga terikut sebab dia nak kembali kepada Islam. Bagus dah semangat tu. Tapi dia membawa kepada semangat benci orang Kristian, benci orang Yahudi, benci saja atas nama bangsa. Jadi itu salah lah dari segi, bukan itu caranya. Yang kita nak belajar sejarah adalah untuk kita lihat rupa-rupanya Islam itu datang memang betul apa yang Nabi sebut untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Kemana Islam dibawa, dia akan memberikan manfaat kepada masyarakat dia. Dan kita dapat lihat, cuma sayangnya bila kita lihat di situ, kita rasa bangga pada kita ni orang Arab contoh. Kata kalau orang Arab dia rasa bangga. Ini Arab punya jasa. Orang Melayu tadi kata, ini jasa kita Melayu dekat Amerika. Tapi dia berakhir tentang apa yang kita boleh buat hari ni. Jadi kita belajar sejarah bukan sekadar untuk berseronok ataupun kalau cerita tu tak baik kita menghina pula. Bukan ke arah itu. Tetapi untuk melihat sebenarnya kalau kita kembali kepada agama kita kembali kepada ajaran Nabi SAW, dia tunjukkan contoh yang baik, kita amalkan apa yang dia ajar, sudah tentu boleh bangkit balik Islam. Sudah tentu. Cuma itulah dia. Usaha kita sama-sama, insya-Allah kita usaha untuk pelajari agama dengan lebih baik, fahami Quran dengan lebih baik. Semangat pelayaran, kebolehan perkapalan, semuanya bagi umat Islam, dia punya motivasi asal dia adalah Quran. Yang menceritakan tentang angin akan membawa kapal berlayar.
Bila Quran sebut tu, mereka pun mereka mengkaji, critical thinking keluar, kaji sampailah mereka dapat menghasilkan orang kata penemuan sains dan teknologi lah. Seperti kisah Ibnu Haytham, Al-Haytham. Haytham waktu kecil, waktu dia remaja pun orang dah kata dia gila. Sebab dia membaca Quran, lepas tu dia fikir, dia bayangkan, macam mana cahaya bergerak. Jadi kadang-kadang dia baring malam-malam tengok bulan, sambil dia berfikir. Kan bila dia duduk, main-main waktu zaman kanak-kanak pun, dia ambil kayu, dia masukkan dalam air, kenapa bengkok? Orang lain kawan-kawan ajak main pun tak nak main. Dia duduk main tu. Jadi orang kata dia ni macam tak betul budak ni. Tapi rupa-rupanya semua tu adalah kebanyakannya daripada Quran punya motivasi menyebabkan dia fikir bagaimana mata melihat. Mata hanya dapat lihat bila ada cahaya. Jadi perbincangan tu menyebabkan dia menghasilkan kamera obscura tu. Asas kepada penciptaan kamera adalah disebabkan memahami bahawa cahaya bergerak lurus. Yang kita belajar, anak-anak kita belajar dekat sekolah eksperimen tu, kita tak disentuh tentang ini, Al-Haytham. Sedangkan Al-Haytham yang pening kepala, asas dia ambil baca Quran, dia nak tanya, dia fikir macam mana nak buat. Dan itulah yang sekarang ni kita, bagi saya memang kita kena akui bahawa itu kekurangan dan kelemahan umat Islam hari ini. Yang Puan Shimah ada sebut, itu yang ada padri tanya kan, kenapa dulu Islam hebat, sekarang apa dah jadi dengan Islam kan? Apa dah jadi dengan orang Islam? Kita malu untuk mengakui perkara itu terhadap orang yang bukan Islam. Tapi itulah hakikat kita sama Islam, bahawa kita sudah banyak jauh, maka kita kena kembalilah insya-Allah. Semoga Allah memudahkan kita kembali mengukuhkan iman kita, dan kita diberikan hidayah, inayah dan rahmatnya setiap masa insya-Allah, dengan kita usaha untuk mendekati insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.